Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, aktiviti cari gali minyak dan gas di darat atau onshore dihidupkan semula selaras dengan matlamat Kerajaan Sarawak di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Mengopeng berkata, gas asli yang diterokai di SK433 yang baru memulakan operasinya di Medan Adung Kecil Barat akan dibekalkan ke Hab Miri sebagai sebahagian daripada Pelan Hala Tuju Gas Sarawak SGR. The natural gas, we hope, produced from Adung Kecil Westfield will be supplied to Miri Hub as part of Sarawak Gas Roadmap, that is the SGR, for the 400 megawatt combined cycle gas turbine power plant that has commenced earthwork at Lutong in Miri. Kita dah buat gas plant in Lutong in Miri and is on track to begin operation in 2027. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam perasmian pengerudian pertama di pantai blok SK433 di Grand Old Lady Canada Hills Miri pada Rabu. Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Petra Energy Berhad Petra telah memulakan pengerudian darat pertamanya di blok SK433 Miri yang menandakan satu peristiwa penting bagi kontrak petroleum dalam pesisir sulung yang telah dianugerahkan pada Julai 2021 kepada Petros di bawah Ordinan Pelumbungan Minyak OMO 1958. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, pengerudian tersebut akan diteruskan di kawasan berhampiran Limbang dan lawas di blok SK334 yang mana ia akan bermula pada tahun 2025. Selain itu ujarnya, dengan pelaksanaan penyelesaian karbon rendah LCS, Sarawak boleh terus mengembangkan ekonomi sosial sambil melindungi alam sekitar sekaligus mencapai aspirasi pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Laporan seterusnya, Sarawak kehilangan bekas pemimpin berkaliber dengan pemergian mantan Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Sarawak Tan Sri Dato' Amar Bujang Muhammad Noor. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menyifatkan Allahyarham sebagai pemimpin yang cemerlang dalam apa jua jawatan yang dipegang sepanjang perkhidmatannya untuk Kerajaan Negeri dan Sarawak amnya. Hari ini kita rasa sedih dengan kehilangan seorang pemimpin kita, seorang pentadbir, seorang pengurus, seorang ahli ekonomi yang telah menyumbang begitu banyak kepada pembangunan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menziarahi keluarga Allahyarham di kediamannya pagi Rabu. Allahyarham mengembuskan nafas terakhir sekitar jam 8.40 malam Selasa di Pusat Pakar Perubatan Norma pada usia 88 tahun. Sementara itu, arus pembangunan dan kemajuan di Sarawak harus dipelajari bagi melaksanakan agenda pembangunan luar bandar di negeri lain. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia menjurus kepada memberikan penekanan terhadap kursus berteknologi tinggi, terutamanya yang bersesuaian dengan permintaan pada masa kini. Justru katanya pihaknya dan kerajaan negeri akan terus memberikan kerjasama terhadap program yang dilaksanakan termasuk untuk program baru dalam perancangan menyelaraskan imbangan pembangunan di luar bandar, pinggir bandar termasuk bandar. Dan kita juga melihat dari segi beberapa kemajuan yang telah dibuat oleh wilayah Sarawak sendiri dengan pewujudan 10 lembaga-lembaga ataupun majlis serta agensi pembangunan di 10 kawasan di Sarawak ini. Ini adalah merupakan game changer yang harus dipelajari juga oleh negeri lain dan tentunya komitmen berteknologi tinggi tanpa melupakan prinsip-prinsip asas keperluan penduduk di kawasan pedalaman turut diperkirakan. Dalam hal ini kita berkongsi pendekatan supaya perimbangan di antara penduduk luar bandar, pinggir bandar dan bandar akan dapat diselaraskan. Ya. Okey.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengetuai mesyuarat penyelarasan antara Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dengan Exco Luar Bandar MEX Club di Kuching pada Rabu. Mengulas mengenai pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Jepak pula, Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid memberitahu beliau yakin gabungan Parti Sarawak GPS mempunyai jentera yang kuat untuk mempertahankan kerusi tersebut. Oh, di Jepak jika kita diminta, kita akan membantu. Tapi kita yakin GPS bukan sebuah gabungan parti-parti Sarawak yang cukup kuat dan Jepak itu adalah kursi GPS, maka kita yakin GPS mempunyai jentera yang mencukupi untuk memenangkan semula Dun Jepak itu. Ya. Terima kasih. Paparan berikutnya, Kerajaan Sarawak akan terus mempertahankan hak milik karbon negeri ini selepas adanya dakwaan cubaan pihak tertentu untuk merebut hak milik komoditi tersebut. Ketua Penerangan Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Idris Buang menegaskan semua perkara karbon termasuk penyimpanan karbon serta ruang udara di atas tanah Sarawak termasuk seluruh pelantar benuanya serta semua dasar laut dan tanah bawahnya adalah milik dan kepunyaan Sarawak. Menurut beliau, perkara-perkara seperti tanah, air, elektrik, hutan, pelumbungan, kerajaan tempatan, agama, hak anak negeri dan lain-lain lagi yang mana Sarawak mempunyai autonomi yang jelas untuk menggubal undang-undang dan menguatkuasakannya adalah tidak boleh dipersoalkan atau dilanggar. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Rabu. Datuk Idris yang juga Timbalan Speaker Dun Sarawak menambah tuntutan yang tidak berasas dalam menuntut atau merampas hak dan tadbir urus Sarawak disifatkan sebagai mencemarkan usaha dan potensi ekonomi Sarawak secara halus di mata pelabur yang telah menandatangani perjanjian bersama negeri ini. Dalam pada itu, beliau yakin bahawa Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang tegas dalam memperjuangkan hak-hak negeri ini akan mematahkan tuntutan tidak bertanggungjawab tersebut dengan undang-undang dan perlembagaan yang ada di Malaysia. Manakala Sarawak telah dipilih menjadi tuan rumah untuk bengkel, forum dan pertandingan kuaya antarabangsa 2025. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snodan Lawan memberitahu, penganjuran program itu akan menarik seramai 1,000 peserta dari seluruh dunia sekaligus menjana impak ekonomi sebanyak 9.8 juta ringgit. So we estimate a total economic impact of about 9.8 million, so maybe about 10 million ringgit. At least 5.3 million ringgit is indirect delegate expenditure, tax revenue of 590,000 and 781 jobs opportunities. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sidang media Bengkel Forum dan Pertandingan Kuaya Antarabangsa 2025 di Kuching pada Selasa. Katanya lagi, program sebegini akan meletakkan Sarawak di pentas dunia serta mempamerkan kesenian dan kebudayaan negeri ini yang meriah. Keperkembangan di Sibu dengan semua pihak perlu menjalankan kajian menyeluruh terhadap faktor-faktor yang membawa kepada kemerosotan kesihatan mental dalam kalangan belia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik, Joseph Chiang Jin Ek berkata, faktor seperti perubahan masyarakat, peningkatan tekanan akademik, kemajuan pesat teknologi, penyebaran media sosial, ketidaktentuan ekonomi dan terhakisnya kepercayaan tradisional serta sistem sokongan sosial mewujudkan persekitaran di mana golongan muda lebih terdedah kepada cabaran kesihatan mental berbanding sebelum ini. Jelasnya ramai yang menuding jari pada teknologi sebagai faktor utama yang menyebabkan kemudaratan kepada remaja masa kini. If so, how do we balance our young people's need to be online to conduct their everyday lives with a safe use of the digital tools? And this is a very complex question, and there is no, again, there is no singular explanation on it. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan antarabangsa belia 2023 IC Youth 2023 di Universiti Teknologi Sarawak UTS pada Selasa. Chiang turut menegaskan zaman digital telah dilabelkan sebagai zaman gangguan serta mempengaruhi interaksi harian, kerja, bahasa dan sistem nilai. Justru beliau amat berharap agar IC Youth dapat menerokai isu tersebut dengan lebih mendalam. Sementara itu, ketika ditemui media selepas majlis, Chiang melahirkan rasa gembira kerana terdapat ramai perwakilan termasuk masyarakat antarabangsa yang hadir berbincang secara serius mengenai isu pembangunan belia. Katanya ini penting terutama dalam menangani ketagihan gadget elektronik yang menjejaskan golongan belia dan kehidupan seharian mereka.
Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak.radio.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum akhiri buletin edisi malam ini, saksikan suratan perasmian pengerudian pertama di Pantai Blok SK433 di Grand Old Lady, Canada Hills, Miri yang disempurnakan oleh Premier Sarawak pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.